menggunakan prisma mengapa periskop yang menggunakan prisma lebih baik berbanding dengan periskop yang menggunakan cermin. Jadi terlebih dahulu kita tengok situasinya. Cermin sebenarnya bukan satu satu garis sahaja. Dia adalah satu kepingan. Dia adalah satu kepingan kaca. Ini periskop bercermin. Okey, kita dapati dalam periskop ini sinar cahaya. Mana dia sinar cahaya? Ini sinar cahaya. Okey, secara umum, ramai orang anggap cermin macam ini, cermin macam ini sahaja. Jadi kalau saya ada sinar cahaya macam ini, sinar cahaya sampai ke sini akan sinar cahaya yang sampai ke sini akan dipantulkan ke bawah. Okey. Kemudian sinar cahaya itu akan memasuk mata pula macam ini. Ramai orang anggap inilah situasinya, inilah situasi untuk periskop yang menggunakan cermin. Tetapi sebenarnya bukan sebegitu mudah sebab cermin bukan satu lapisan yang begitu nipis. Cermin sebenarnya adalah terdiri daripada kaca dengan lapisan pemantul di belakang. Okey, kaca dengan lapisan pemantul bersalut di belakang. Jadi kita dapati bahawa apa yang berlaku dengan lebih detail ialah macam ini. Sinar cahaya bila sampai kepada permukaan depan sebenarnya sudah ada sebahagian kecil sudah mengalami pantulan. Sebahagian kecil sudah mengalami pantulan. Okey, dan oleh sebab dia adalah satu lapisan kaca yang nipis, sinar cahaya juga boleh masuk ke dalam lapisan kaca itu dan dibiaskan sedikit. Okey. Jadi bila sampai ke lapisan belakang barulah pantulan berlaku. Jadi bila pantulan berlaku maka sinar cahaya akan dipantulkanlah. Okey, sinar cahaya akan dipantulkan. Ya. Dan seterusnya bila sampai ke permukaan hadapan pula sinar cahaya itu akan dibiaskan keluar. Jadi ini menyebabkannya sebenarnya satu sinar cahaya itu pecah kepada banyak sinar cahaya yang ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah lah, ada lebih banyak tenaga, ada yang kurang tenaga itu. Jadi akibat daripada itu satu objek menghasilkan banyak image. Jadi banyak image akan kelihatan. Banyak image ataupun kita gunakan istilah image berganda. Image berganda. Okey, image berganda. Ya, satu objek tetapi banyak image. Jadi itulah kelemahan menggunakan cermin satah. Ya. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Jadi masalah ini diatasi dengan menggunakan prisma. Okey, menggunakan prisma. Tetapi bagaimana kita nak terangkan bahawa prisma itu lebih baik? Prisma itu lebih baik. Jadi berkaitan dengan prisma pula soalan SPM yang selalu muncul ialah macam mana nak susun prisma itu? Macam mana nak susun prisma di sini dan di sini. Okey, saya sekarang lukis satu segi empat dan saya pecahkan kepada mana? Satu lagi? Tak betul. Satu lagi situasi adalah macam ini. Okey, sekejap ya. Ini. Dan macam ini. Inilah situasinya. Jadi sekarang saya ada dua set. Set 1 dengan set 2 ini. Saya lukis satu segi 4 dan saya potong. Lukis segi 4 dan potong. Segi 4 samalah dan potong. Jadi pada pandangan anda, set manakah yang betul? Yang patut saya gunakan? Set 1 atau set 2? Puisi kata 1. Itu saja. Pelajar-pelajar yang lain kurang pasti. Rosan kata 1. Jadi kalau kamu tengok bagus, okey, yang ingat, yang tak ingat itu
Jangan putus asa ya, okey. Sentiasa cikgu akan cuba menolong anda. Yang penting ialah kamu hadir pelajaran ya. Kamu tengok ya, ya Yi Chin bagus satu. Kita tengok di sini cermin mesti berkedudukan macam ini ya. Pemantau mesti berkedudukan macam ini. Barulah sinar cahaya boleh dipantulkan supaya masuk mata. Jadi kalau kita nak pemantau condong macam ini, jadi apa itu? Prisma mestilah mempunyai permukaan pemantul macam ini juga. Tak boleh macam ini. Jadi mestilah set yang pertama. Mestilah set yang pertama. Okey, ya, mesti selaras dengan kedudukan cermin itu. Ya. Okey, jadi set yang pertama ini, set yang kedua tak mau. Set yang kedua tak mau. Jadi sekarang kita nak lihat, okey, di antara dua prisma ini macam mana saya nak letak? Saya nak letak ini di atas, ini di bawah, ataupun saya nak letak ini di atas, ini di bawah. Jadi macam mana ini di bawah. Jadi apakah cara susunan yang betul? Cara satu atau cara dua? Set manakah betul? Set satu atau set yang kedua? Belajar. Set 2. Rosan kata 2, Tivia 2, Jimmy 2, Li Ting 2, Hui Xin 2, Yi Xian 2, Justin 2, Hao Yi 2. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, jadi bagi sesiapa yang sudah lupa, caranya macam ini. Bila kita sudah ada satu segi 4, kita dah potong kepingan yang bawah itu, kepingan yang atas ini letak di bawah. Okey, kepingan yang di atas itu letak di bawah. Kepingan yang bawah pula letak di atas. Sentiasa itulah cara cikgu ingat. Okey, ya, ingat sekali lagi. Kepingan yang atas, bawah. Kepingan yang bawah, di atas. Macam itu. Okey, dan seterusnya macam mana sinar cahaya bergerak melalui dua prisma ini. Jadi kena ingat, prisma itu macam mana benaannya? Benaan prisma itu 45, 90, 45 ya. Ingat ya, 45, 90, 45 ya sudutnya. Jadi caranya ialah sinar cahaya akan memasuki prisma, kemudian dipantulkan oleh permukaan ini. Macam ini. Dan seterusnya dipantulkan pula macam ini. Okey? Okey, pelajar-pelajar. Ya. Jadi, kita dapati bahawa idea yang pertama ialah dia mesti masuk. Masuk. Di sini, oleh sebab dia masuk pada sudut 90 darjah, dia serenjang. Dia serenjang dengan permukaan ini, jadi dia tak bengkok. Kemudian bila dia masuk sampai di sini, oleh sebab dari segi matematik di sini 45, di sini 90, di sini 45, di sini pun 45. Bagi prisma kaca ini sudut gentingnya cuma lebih kurang 42 darjah sahaja. Jadi kalau di sini 45, okey, kita dapati bahawa 45 darjah ini lebih besar daripada 42 darjah. 42 darjah. Okey, 45 darjah ialah sudut 7. Jadi dia adalah melebihi sudut genting 42 darjah. Okey, jadi sudut 7 melebihi sudut genting pada kedudukan ini, pada kedudukan ini. Jadi pantulan dalam penuh akan berlaku. Okey, pantulan dalam penuh akan berlaku macam ini. Dan sekali lagi, secara logik, kalau pantulan di sini mestilah 45 darjah, di sini mesti 45 darjah. Sudut 7 sudut pantulan dan matematik 45 di sini mesti 90 darjah. Jadi bila dia keluar pun dia tak besok. Jadi kamu lukis gambar macam inilah yang besar dibesarkan untuk situasi ini. Okey? Jadi
kita dapati seterusnya dia akan berulang untuk prisma yang satu lagi. Ya, okey. Yang ini saya tak lukis lah. Ya, sudah tinggal 2 minit. Jadi cirinya ialah kita dapati bahawa kenapa prisma lebih baik? Sebab satu sinaran tidak dipecah kepada beberapa sinaran oleh prisma. Satu sinaran pada asalnya memang akhirnya kekal satu sinaran. Jadi kalau ada 100 sinaran, akhirnya 100 sinaran. Bukan macam ini. Ini satu sinaran, kalau cermin, satu sinaran boleh pecah kepada beberapa. Jadi banyak image. Ini tidak. Satu sinaran kekal satu sinaran. Jadi satu sinar cahaya tidak pecah kepada beberapa sinar cahaya oleh prisma. Jadi cirinya ialah apa itu? Sinar, hubungannya ialah apa itu? Sudut 7 melebihi sudut genting di dalam prisma. Jadi akibat data itu satu pantulan, mesti sebutkan satu sahaja pantulan dalam penuh berlaku di dalam prisma. Satu sahaja pantulan dalam penuh berlaku di dalam prisma. Jadi satu sinar cahaya tidak berpecah kepada beberapa sinar cahaya. Okey, jadi seterusnya di sini cirinya ialah sudut genting, ya, sudut genting kaca prisma, ya, ialah 42 darjah. 42 darjah. Mana darjah di sini. Okey, jadi akibat daripada itu sudut 7 di dalam prisma melebihi sudut genting di dalam prisma itu. Jadi pantulan yang penuh berlaku dan setiap sinar cahaya kekal sebagai satu sinar cahaya. Dia tidak pecah. Jadi itulah penerangan mengapa dia boleh menghasilkan image yang lebih jelas. Jadi ini penerangan anda sertakan dengan lukisan yang ini dan juga lukisan yang dibesarkan untuk menunjukkan kiran-kiran seperti ini. Jadi itulah sebabnya esei cikgu katakan jangan menghadkan diri dengan tulisan sahaja. Okey? Boleh? Jadi mesti disaling sokong antara lukisan dengan tulisan. Okey, jatuh lebih masa. Okey, itu sahaja penerangan saya untuk kali ini. Jangan lupa tanda kehadiran pelajar-pelajar serta merta tanda kehadiran dulu.